Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selama ini kita masih lagi mendengar kabar-kabar sahaja, persepsi sahaja, kita mendengar spekulasi sahaja tentang pengampunan Najib. Tapi saya ingin kongsikan kepada anda semua maklumat yang penting, maklumat yang sahih dan tepat, yaitu daripada orang dalam lembaga pengampunan sendiri yang telah mengumumkan sebenarnya inilah yang berlaku di atas pengampunan Najib Razak. Jadi selama ini yang persepsi, spekulasi dan sebagainya itu hentikan, kerana sudah ada jawapan tuntas, jawapan pasti dan sahih daripada setiausaha lembaga pengampunan sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan skip video ini kerana di sinilah jawapan kepada pengampunan Najib Razak. Apa yang berlaku sebenarnya diceritakan sendiri, dijelaskan sendiri oleh setiausaha lembaga pengampunan. Baru diterbitkan pada 1 Mei, iaitu baru saja berkenaan dengan pengampunan Najib. Ini penjelasan daripada setiausaha lembaga pengampunan. Setiausaha lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya merangkap Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Khairul Zaimi Daud. Beliau telah memberikan sendiri jawapan apa sebenarnya yang berlaku. Kertas rayuan pengampunan bagi bekas Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Najib Razak, yang sekarang ini sudah dipenjarakan selama 12 tahun di penjara Kajang dengan denda 210 juta ringgit Malaysia, akan dipertimbangkan untuk dibawa ke mesyuarat lembaga pengampunan pada waktu yang sesuai selepas tidak dibincangkan pada persidangan pada Jumaat yang lalu. Inilah yang berlaku sebenarnya, ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan tidak dibincangkan sama sekali, tetapi masanya belum sesuai dan akan dibincangkan pada masa yang sesuai, mengikut perlembagaan, mengikut tata cara, mengikut SOP, mengikut garis panduan yang sudah disediakan. Bukan dapat terus dapat dan terus lepas dan sebagainya, tidak, tetapi perlu ada masa yang sesuai. Setiausaha lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, iaitu Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, berkata kertas berkenaan akan dipertimbangkan pada masa yang sesuai mengikut perundangan dan peraturan yang terpakai. Katanya merungkai misteri semua yang membuat spekulasi, yang berharap, yang marah, yang tak marah, yang menunggu, yang tak boleh tunggu lagi. Katanya urus setia lembaga pengampunan ingin memaklumkan bahawa kertas rayuan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dapat dibawa pada mesyuarat lembaga pengampunan pada kali ini. Sebaliknya, kertas berkenaan akan dipertimbangkan pada masa yang sesuai mengikut perundangan dan peraturan-peraturan yang terpakai. Katanya yang juga adalah Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU di Jabatan Perdana Menteri JPM. Pada satu persidangan ke-59 lembaga pengampunan, iaitu pada 28 April yang lalu di Istana Negara, beliau telah memaklumkan lembaga berkenaan telah mempertimbangkan sebanyak 10 kes rayuan pengampunan mengikut Peraturan 54 dan Peraturan 113 Akta Penjara 2000. Mengikut perkara 42 itu, menurut Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk memberikan ampun, tunda hukuman dan lega hukuman berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Raja atau yang di-Pertuan Negeri pula berkuasa untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negeri terbabit.
Bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali sebelum ini menjelaskan lembaga pengampunan tiada jadual tetap untuk bersidang. Peguam Datuk M. Reza Hassan pula dilaporkan berkata, biasanya proses atau prosiding lembaga itu berlangsung secara halus dan tidak diwar-warkan. Ada kalanya bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada Mac lalu telah menolak permohonan bekas Perdana Menteri untuk menyemak semula sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya berhubung kes penyelewengan dana SRC International. Dalam permohonannya, Najib 69 memohon membatalkan keputusan yang dibuat panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos yang lalu. Namun pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi pada ketika itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali telah mendapati Najib Razak bersalah terhadap 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dan memerintahkannya untuk dipenjara selama 12 tahun dan didenda dengan 210 juta ringgit Malaysia. Keputusan Mahkamah Tinggi itu kemudiannya dikekalkan oleh panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang telah bersidang 9 Disember 2021. Dan selepas itu, Datuk Seri Najib Tun Razak membuat rayuan di Mahkamah Rayuan yang penuh dengan dramatik sungguh, dengan perubahan tiba-tiba berubah last minute. Dia membuat perubahan kepada peguamnya dan tiba-tiba peguam tak mau pula berhujah dan sebagainya. Banyaklah drama-drama yang berlaku. Akhirnya 5 hakim Mahkamah Persekutuan sebulan suara telah menolak permohonan ataupun rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak dan telah mengekalkan hukuman kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan memalukan negara. Oh, betul-betul lah memalukan negara. Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika itu dikatakan memalukan negara dan macam-macam lagi lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita hormati undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Walau macam mana sayang pun kepada kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, kita kena hormati undang-undang, kena hormati peraturan yang ada. Kerana percayalah, nothing is above the law. Kita hidup di negara bertamadun. Jadi semua kena ikut undang-undang, kena ikut prosedur, kena ikut hormati perlembagaan. Bukannya senang-senang saja, oh kita mau dia supaya dibebaskan, besok harap dia boleh bebas. Tidak, orang lain pun nak bebas juga. Ada bapa orang yang nak bebas juga, ada ketua keluarga yang nak bebas juga, ada orang yang sudah lama di dalam penjara yang nak bebas juga. Jadi kena ikut, orang kata apa, ikut turn. Jadi penjenayah tetap penjenayah, salah tetap salah. Yang sudah dipenjarakan, kita berdoa semoga mereka dapat muhasabah diri di dalam penjara. Siapapun yang sudah dipenjarakan, muhasabah diri supaya dapat pengampunan dan jangan lakukan lagi kesalahan itu. Okey, so itulah yang sebenarnya berlaku. Bukan tidak dipertimbangkan, tetapi belum masanya. Akan tiba masanya yang sesuai untuk membincangkan hal tersebut. Inilah penjelasan daripada Setiausaha Lembaga Pengampunan. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.